Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama lagi pada kali ini untuk kita meneruskan pengajian, untuk kita belajar mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 3. Kali ini pada pelajaran ke-8 di bawah tajuk penciptaan manusia, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat kepada objektifnya ialah membaca dan memahami surah Al-Ghafir ayat 67. Nanti sama-sama kita akan baca nanti. Yang kedua, mempelajari proses kejadian manusia dan fasa kehidupan manusia. Bagaimana Allah SWT jadikan manusia dan apakah fasa-fasa dalam kehidupan manusia. Dan sebagaimana biasa, jawab soalan kebat dan jawab soalan di bahagian deskripsi. Kita akan baca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Sadaqallahul Azim. Jom sama-sama kita lihat pula potongan demi potongan ayat ini dari sudut bimbingan bacaannya. Huwallazi khalaqakum, huwallazi, keluarkan lidah, zi, kha. Buka mulut sikit untuk dapatkan makhraj huruf kha kerana dia berada di dalam. Huwallazi khalaqakum, situ kita dengung dua harakat. Khalaqakum min turabin, dengung untuk ta nipiskan sahaja. Min turabin, masa sebut tu jangan sebut tu, jangan angin banyakkan dia. Okey. Tu okey. Min turabin thumma min nutfah, thumma min nutfah, besarkan bunyi qalqalah. Qalqalah tu dia ikut makhraj ta, tapi dalam keadaan yang kita kata qalqalah sughra ni taklah kuat sangat bunyi dia. Thumma min nutfatin thumma min 'alaqah, thumma min 'alaqah, min 'alaqatin thumma yukhrijukum tiflan, dengung nipis, tiflan thumma litablugu, jangan baca litablugu. Okey, di sini ada mad, kita panggil sebagai mad jaiz munfasil. Litablugu ashuddakum, kita baca dengan 4 harakat. Thumma litakunu syuyukha, sekali lagi kha, buka mulut. Thumma litakunu syuyukha, jangan panjang syuyukha, panjang sangat. Okey, sekadar 2 harakat sahaja. Syuyukha. Wa minkum man yutawaffa min qabl, yutawaffa min qabl. Okey, min qabl. Di sini nun mati tu kita bila mana kita sebut min, pangkal lidah tu kita angkat ke atas. Kita angkat ke atas berhampiran dengan makhraj qaf. Okey. Kita angkat ke atas tu agak menyentuh langit atas tetapi berhampiran dengan makhraj qaf.
Wa minkum man yutawaffa min qabl wa litablugu ajalan musamma wa litablugu ajalan, terus tutup mulut, ajalan musamman, terus masuk ke hidung, musamman wa la'allakum ta'qilun, tekan sikit pada ain, ta'qilun. Okey, sadaqallahul azim. Baik, kita lihat pula kepada potongan ayat. Firman Allah, "Wallazi khalaqakum min turab." Dialah yang menciptakan kamu daripada tanah. Turab maknanya tanah. Allah SWT khalaqakum, ciptakan kamu, min turab, daripada tanah. Thumma min nutfah, kemudian daripada air mani. Thumma min alaqah, dan kemudian daripada sebuku darah beku. Alaqah makna satu darah beku. Thumma yukhrijukum tifla, kemudian dia mengeluarkan kamu berupa anak kecil. Tiflun maknanya budak kecil, bayi. Allah keluarkan kamu dalam bentuk anak kecil. Thumma litablughu ashuddakum, kemudian daripada itu kamu pula dipelihara sampai peringkat dewasa. Litablughu, kamu mencapai ashuddakum. Ashuddah ni peringkat dewasa kamu. Daripada kecil tadi berkembang menjadi dewasa. Thumma litakunu syuyukha, kemudian lama-lama hidup lagi sampai kamu jadi syuyukh, sampai kamu jadi tua. Allah nyatakan lagi, wa minkum man yutawaffa min qabl. Di antara kamu man yutawaffa, sesiapa atau seorang orang yang yutawaffa, dimatikan, min qabl, sebelum itu. Makna sebelum dari tua, sebelum daripada tu dah mati awal-awal lagi. Okey, bahkan mungkin ada yang sebelum dilahirkan pun dah mati dah. Dah gugur. Atau maksudnya tak ada kehidupan untuk dia. Walitablugu ajalan musamma, dan supaya kamu sampai ke masa yang ditentukan. Kita ni sampai masa yang ditentukan. Sama ada sampai zaman kanak-kanak sahaja, atau sampai zaman muda belia, sampai zaman remaja, sampai zaman dewasa, atau sampai tua. Itu terpulang kepada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Wala'allakum ta'qilun, dan supaya kamu memahami kekuasaan Allah. Kamu dapat fikir kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Terus kita lihat proses kejadian manusia. Ini sebagai huraian kepada ayat yang kita bacakan tadi. Allah menjadikan manusia pertama itu Nabi Adam daripada pati tanah. Yang disebutkan sulalatum min tin, daripada pati tanah. Jadi Allah jadikan manusia pertama daripada tanah. Kemudian selepas itu macam mana kejadian manusia? Bermula dengan nutfah. Apa dia nutfah? Air mani. Kemudian alaqah. Kemudian selepas daripada air mani, maka dia jadi segumpal darah. Kemudian mudghah, dia jadi seketul daging. Kemudian janin, iaitu dia jadi janin, dia jadi rupa bentuk seperti bayi, seperti seorang manusia. Nutfah ni apa? Iaitu percampuran air mani yang dikenali sebagai sperma bagi lelaki dan ovum bagi perempuan. Jadi campur dua tu, makalah namanya nutfah. Okey. Yang kedua, alaqah. Kita panggil zigot. Okey, segumpal darah yang tergantung di dalam rahim. Sebab tu diguna alaqah ni makna gantung. Makna alaqah sebenarnya lah suatu benda yang tergantung. Jadi apa yang tergantung tu? Iaitu seketul darah yang tergantung dalam rahim. Maka ini dinamakan sebagai suatu permulaan kepada percambahan. Selepas daripada air mani, maka dia menjadi darah. Okey, rahim ibu sebagai tempat yang paling sesuai dan selamat bagi proses kejadian manusia. Maknanya tempat berlaku benda tu adalah dalam rahim, dalam perut seorang ibu. Kemudian selepas beberapa lama, maka dia menjadi mudghah. Mudghah ni dipanggil sebagai embrio.
iaitu seketul daging yang lembut. Darah tadi telah bertukar menjadi daging. Tahap ini merupakan permulaan bagi pertumbuhan otak, saraf tunjang dan pembentukan anggota lain seperti mata dan telinga. Daripada daging dia mula membentuk nak jadi manusia tu, nak jadi bentuk seperti mana seorang bayi. Dia bermula daripada seketul daging. Baik. Keempat, bila dah sempurna tu, dia panggil sebagai janin. Walaupun dia panggil fetus. Okey, pembentukan seluruh anggota telah sempurna. Para ulama bersepakat menyatakan bahawa roh ditiup selepas sempurnanya pembentukan organ-organ tubuh. Roh akan bermula di situ, kata para ulama. Baik. Fasa kehidupan manusia pula, apabila dilahirkan, maka peringkat pertama kita panggil kanak-kanak. Anak-anak belajar bercakap, berjalan, bermain dan bergaul dengan persekitaran mereka. Pada peringkat umur ini, mereka belum lagi diberi tanggungjawab. Mereka belum lagi dikira dosa dan pahala. Ini dipanggil peringkat kanak-kanak. Kemudian selepas peringkat kanak-kanak, maka dia panggil peringkat remaja. Mereka mula ditaklifkan Allah, bertanggungjawab dengan apa-apa yang dilakukan, berpandukan aturan syariah. Maknanya di peringkat remaja ini, bila mana mereka telah pun masuk kepada peringkat yang dipanggil baligh, maka mereka mula diberi tanggungjawab. Dengan makna mereka telah menanggung dosa dan pahala mereka sendiri. Mereka buat baik, mereka dapat pahala sendiri. Mereka buat jahat, maka mereka dapat dosa yang mereka lakukan itu. Jadi, ini peringkat permulaan yang dinamakan sebagai permulaan taklif. Permulaan manusia itu diletakkan tanggungjawab pada dirinya untuk dia menentukan hala tuju dia. Sama ada dia ini menjadi seorang hamba yang baik ataupun nak menjadi hamba yang banyak melakukan dosa. Baik, sama-samalah kita bentuk diri kita untuk kita ni banyak membuat amal kebajikan. Menjadi seorang hamba yang soleh, yang disayangi dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sampai kepada peringkat dipanggil dewasa. Manusia mencapai tahap kematangan akal yang sempurna dan menerima tanggungjawab yang lebih besar. Daripada peringkat dewasa inilah maka bertambahnya tanggungjawab yang lain. Di peringkat dewasa inilah kebiasaan manusia berkahwin, dah ada anak, ada keluarga untuk dijaga dan dibentuk. Di peringkat dewasa inilah mereka bekerja, mereka bertanggungjawab di tempat kerja mereka. Jadi ini merupakan zaman di mana mereka telah pun mencapai kematangan dalam pemikiran mereka dan mereka perlu memikul tanggungjawab tersebut. Kemudian sampai ke zaman tua. Daya fizikal semakin lemah, namun pengalaman hidup sangat berharga dan perlu dijadikan pedoman kepada generasi berikutnya. Walaupun tubuh badan dia semakin lemah, tetapi dia memberi kekuatan dari sudut pemikiran dan pengalaman hidup. Yang boleh kita jadikan pedoman. Kita boleh tanya pandangan, pendapat dia. Kenapa? Kerana dia telah melalui berbagai peringkat kehidupan. Yang mana peringkat seterusnya, kalau dia dah mencapai tahap ini, maka nantinya dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau apa yang kita namakan sebagai mati. Okey, jadi mati ni apa? Kematian menyedarkan kita untuk manfaatkan kehidupan dengan perkara yang memberikan kebaikan. Tidak hanya pada diri sendiri, bahkan kepada orang lain. Jadi manusia ni sampai peringkat dia akan mati. Jadi oleh kerana kita sedar kita ni akan mati, maka kita buatlah perkara-perkara yang bermanfaat untuk hidup kita dan juga akhirat kita. Bukan untuk diri sendiri saja, bahkan kepada orang lain. Bahkan agama kita menyuruh kita agar kita bukan saja buat kebaikan untuk diri, bahkan kepada keluarga, bahkan kepada masyarakat amnya. Dan kita akan diberikan pahala berlipat ganda jika kita berjaya untuk memanfaatkan masyarakat kita ini dengan jasa-jasa peninggalan daripada kita. Pengajaran ayat. Kita hendaklah meyakini bahawa Allah Maha Berkuasa mencipta manusia dengan sangat sempurna agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Bila kita yakin Allah ni mempunyai kuasa yang sempurna buat kita buat dalam ciptaan yang sempurna, maka kita akan jadi gerun dan takut kepada Allah, menjadi hamba yang bertakwa, taat kepada perintah Allah SWT. Kita adalah menghargai anggota badan ciptaan Allah kerana manusia merupakan sebaik-baik kejadian. Kita hargai anggota yang Allah ciptakan pada kita. Kerana kalau kita lihat dari sudut kejadian makhluk di muka bumi ini, kejadian manusia ini merupakan kejadian yang terbaik. Allah sendiri telah pun mengiktiraf
dengan menyatakan bahawa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah ciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian. Tapi kita kena ingatlah, Allah SWT juga mengugut kita jika kita tidak bersyukur, jika kita banyak melakukan maksiat, banyak melanggar perintah Allah, maka Allah akan jadikan kita thumma radadnahu asfala safilin. Kami akan kembalikan mereka itu serendah-rendahnya. Kenapa? Kerana keengganan dan kerana mereka itu melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran seterusnya, kita hendaklah mengakui bahawa anatomi tubuh manusia dicipta dengan fungsi yang tersendiri, bahkan saling melengkapi, agar kita yakin dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mampu buat kita sempurna, maka Allah pastinya lebih sempurna. Terakhir, kita hendaklah menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur, agar tidak termasuk dalam golongan yang kufur dengan nikmatnya. Sentiasa tunjukkan kesyukuran kita, kerana kalau kita tak bersyukur, kita akan termasuk dalam kalangan orang-orang yang kufur. Setidak-tidaknya kita menjadi orang yang kufur nikmat, tidak bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalan keempat, tanda kekuasaan Allah jelas terbukti melalui setiap ciptaannya. Sebahagian manusia mengambil pengajaran dan sebahagian yang lain tidak. Kemukakan hujah anda bagi menyokong pernyataan di atas. Okey. Jadi soalan ni, bagaimana kita nak mengambil pengajaran daripada kekuasaan Allah, daripada apa yang diciptanya. Jawapan yang Ustaz sediakan, tidak mendapat hidayah daripada Allah kerana hidup dalam keadaan lalai. Ini kenapa? Kerana mereka tak dapat hidayah. Kerana hidup dalam keadaan lalai. Mereka orang yang hidup dalam keadaan lalai, tak pedulikan tentang amal ibadatnya, maka orang ni mungkin tidak akan diberi hidayah oleh Allah SWT. Kesannya bukti kekuasaan Allah tidak dapat dilihat. Walaupun dia jumpa banyak bukti-bukti kekuasaan Allah, tapi dia tak nampak. Kesimpulannya, kita hendaklah menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur, agar tidak termasuk dalam golongan orang yang kufur dengan nikmatnya. Ustaz bacakan sekali lagi. Tidak mendapat hidayah daripada Allah. Kenapa? Kerana hidup dalam keadaan lalai. Kesannya, bukti kekuasaan Allah tidak dapat dilihat. Kesimpulannya, kita hendaklah menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur, agar tidak termasuk dalam golongan yang kufur dengan nikmatnya. Jadi, saya rasa kita dah sampai kepada penghujung. Kita dah sampai kepada penutup. Sila like, share dan share video ini. Dan klik di bahagian bawah video untuk jawab soalan di bahagian deskripsi. Mudah-mudahan jawapan apa yang Ustaz sediakan, soalan yang Ustaz sediakan itu mampu membantu kamu untuk memantapkan lagi kefahaman tentang tajuk ini. Dan Ustaz undur diri dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.